Assalamualaikum Pak Long. Apa khabar Pak Long? Terima kasih Pak Long singgah. Terima kasih Azul. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang lalu dan singgah. Lalu tak singgah pun tak apa. Okey, sebab saya faham hari ni hari yang sibuk bagi sebagian sahabat. Saya pun agak sibuk juga hari ni. Sibuk kerana menghantar anak sekolah. Sibuk kerana sekarang ni musim periksa. Saya sebagai pelajar saya sebagai pelajar sekarang ni, pelajar Government Syari'i. Hari Sabtu ni ada exam, agak sibuk untuk study dan sebagainya. Dan juga sibuk sebagai pensyarah kerana 18 bulan student akan mula periksa dan lepas tu akan mula untuk marking paper. Sibuk juga sebagai seorang ayah, sibuk sebagai suami, sibuk sebagai atuk, sibuk macam-macam sibuk lah sebagai orang bisnes ya. Jadi macam-macam lah kesibukan tu. Tapi apa yang penting dalam kesibukan kita, kita tidak melupai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita hidup ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dalam ayat Al-Quran Allah Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ni sepatutnya daripada mula kita bangun tidur pagi tadi, kalau yang dah bangun lah, yang tak bangun lagi tu tak tahulah cerita dia, kecuali bagi mereka yang uzur lah. Tapi kalau orang lelaki uzur ni ada masalah lah. Okay. Jadi sejak daripada awal pagi kita bangun, sehinggalah kita tidur balik pada malam nanti, sepatutnya seluruhnya menjadi ibadah kepada Allah SWT. Kerana itulah sebenarnya matlamat kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Itu asas dia. Asas kita hidup ni adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Atas asas hidup kita ni ialah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain itu adalah sampingan sahaja. Mencari harta adalah sampingan. Mencari kekayaan juga adalah sampingan. Mencari kedudukan, pangkat, darjat adalah sampingan. Mencari isteri-isteri, kalau nak ramai isteri, juga adalah sampingan. Mencari anak-anak yang ramai juga adalah sampingan. Yang lain semua sampingan, sahabat-sahabat. Yang asasnya kita hidup nak buat ibadah kepada Allah SWT. Jadi janganlah sampai kita bertukar. Ini masalah dia. Kadang-kadang bertukar pula. Yang mana satu keutamaan kita? Yang mana satu yang sepatutnya kita berikan tumpuan. Hari ni terbalik, sahabat-sahabat ya. Yang asasnya kita dah letak tempat paling corok sekali, tetapi yang corok sekali kita letak di atas sekali. Apa maksud saya? Maksudnya apa dia, sahabat-sahabat? Maksudnya yang asasnya adalah untuk mencari ridha Allah Taala. Yang asasnya adalah untuk kita apa? Untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Itu asas yang sepatutnya kita bagi tumpuan sepenuhnya. Yang lain tu sampingan. Tapi yang sampingan, yang dunia pula kita letak nombor satu. Yang dunia lah kita fokus. Yang dunia lah orang kata kita berhabis-habisan berusaha siang malam bekerja untuk mengejar keduniaan. Bukan saya kata salah, saya pun kerja dunia juga. Saya pun kerja dunia ni, bekerja sampai malam juga kan. Tapi asalkan jangan kita lalaikan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Okey, nak kerja dunia, kejarlah. Nak jadi orang kaya, jadilah. Nak jadi jutawan, jadilah. Nak jadi billionaire, okey, go for it, no problem, tidak ada masalah. Yang penting pastikan asasnya, yang pertama cari duit yang halal. Duit yang dibenarkan oleh Allah SWT. Kerana dalam halal itu ada keberkatan. Dalam halal itu ada keredaan Allah. Dalam halal itu ada ketenangan jiwa. Dalam halal itu ada kebaikan yang sangat-sangat banyak kan. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, hari ni tajuk kita adalah berkaitan dengan sumber yang haram. Okey. 2-3 hari lepas saya ada update, ada upload satu video, simple video. Saya sebutkan dalam tu bahawa duit yang terhasil daripada forex trading online adalah haram dan tidak boleh, bahkan haram untuk diwariskan kepada para waris. Tak boleh. Yang tak boleh, haram. Sebab harta haram tidak boleh diwariskan, sahabat-sahabat.
Jadi adalah sahabat kita yang tanya mana nas dia, mana dalil dia. Okey, kalau kita rajin sikit membuat pencarian, okey, mudah saja, pergi je type dekat Google. Sebab Encik Google kita ni memang sangat hebat lah. Kalau kita boleh kata Profesor Google pun boleh kata sebab dia tahu belaka. Tanya je soalan, dia tahu belaka. Masya Allah, hebat jadi sebab itulah bila kita klik saja atau kita type saja, okey apa, kita kata haram, contohnya duit haram boleh diwarisi, contohnya duit haram boleh diwarisi atau tidak, itu soalan. Maka keluarlah macam-macam jawapan yang diberikan, dan antara yang boleh saya quotekan dekat sini ialah pandangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Sebab ada orang tanya, ayah dia meninggal dunia dan meninggalkan duit haram. Dia tidak secara spesifik menyebutkan duit forex trading, tetapi duit forex trading itu kita tahu adalah termasuk yang haram. Jadi dia termasuklah dalam ruang lingkup perbincangan kita hari ini. Okey, jadi bila duit haram, jawapannya tidak boleh, dan ini sepakat ulama. Kalau sahabat-sahabat rajin mencari, boleh dapat maklumat banyak. Tapi saya nak share sini beberapa pandangan. Contohnya antara Imam Nawawi yang menyebutkan, kalau sekiranya seorang itu meninggal dunia dan meninggalkan harta, kemudian harta itu tidak diketahui sama ada halal pun haram, maka ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan tidak masalah untuk harta itu diwarisi oleh ahli-ahli waris. Baik, kalau sekiranya dapat diketahui bahawa sebahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh semati itu adalah harta yang haram atau syubhah, maka wajib ahli waris tersebut mengeluarkannya. Mengeluarkannya artinya tidak boleh diwariskan, haram diwariskan. Dikeluarkan dulu yang haram tu. Okey, nanti kita sebut macam mana cara nak selesaikan, macam mana nak selesaikan permasalahan itu. Okey, keluarkan dulu yang haram tu, halal keluarkan. Katalah dia ada 1 juta. Betul lah, orang forex trading kaya kan. Duit forex trading kaya, duit banyak, tinggal 1 juta dekat family dia. Kalau ada yang halal dalam tu, maka keluarkan yang halal. Jadi kalau yang haram banyak, maka keluar yang haram. Keluar yang haram 990,000 yang haram semua forex trading. Tinggal berapa? Tinggal 990,000, tinggal 10,000 saja yang halal. Maka yang halal yang 10,000 itu sahaja yang boleh diwariskan. 990,000 tidak boleh diwariskan kerana dia adalah haram. Okey, ini pandangan disebutkan, ini pandangan ini berasaskan pada beberapa dalil lah. Beberapa dalil. Okey, yang asasnya adalah, contohnya kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu mengambil harta dengan cara yang batil. Jadi batil ni yang salah, yang tidak bercanggah, yang tidak bertempatan dengan hukum syarak, semuanya adalah perkara-perkara batil. Duit-duit yang batil, semuanya itu adalah haram. Okay, secara umumnya hadis begitu. Kemudian begitu juga ada pandangan Majma' Fatwa. Majma' Fatwa daripada Fatwa Jordan juga menyebutkan yang sama. Jadi boleh dikatakan fatwa seluruh dunia menyatakan bahawa duit yang haram ini wajib dikeluarkan, tidak boleh diwariskan, dan kalau sekiranya ada maka wajib okey, ni kita sebut pula cara macam mana kita nak bersihkan, macam mana kita nak bersihkan duit haram tu. Contoh, okey, contohnya seorang tu dah buat trading. Ramai sahabat-sahabat kita yang buat trading forex ni dah 11 tahun, 12 tahun, ada yang 20 tahun, dia kaya raya, ada wisma sendiri, ada kereta Lamborghini, ada kereta macam-macam, pergi spend ratus ribu satu hari kan. Kaya sangat. Okey, tiba-tiba mati kita tengok semua harta dia daripada hasil forex trading sahaja. Kalau hasilnya forex trading, contoh dia dapat 1 juta keuntungan daripada forex trading, dia pun buka bisnes berniaga. Dia pun berniaga Tom Yum, contohnya dia buka restoran Tom Yum, dia panggil orang Thailand, masak memang sedap, maka terhasillah duit tu daripada duit forex tu, maka terhasillah perniagaan yang halal. Perniagaan tu halal, tetapi oleh kerana asalnya itu duit yang haram, maka duit yang dijual Tom Yum itu juga adalah duit haram. Maka kalau sekiranya lepas beberapa tahun dia berniaga dapat juta-juta duit, matilah anak dia ni kaya raya, yang begitu famous,
yang begitu gahlah nampak harta benda dia, masya-Allah. Luar biasa hartanya, kekayaannya luar biasa. Mati, maka haram mak ayah dia mewarisi harta tersebut. Haram. Pakcik, makcik, atuk, nenek, janganlah ambil harta yang tinggalkan oleh anak yang dah mati tu kerana anak bagi harta yang haram. Saya menyeru kepada bapa-bapa, mak-mak, atuk-atuk, nenek-nenek, kalau sekiranya anak anda terlibat dengan forex trading, laranglah dia, tegahlah dia, kerana tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak haram mengambil duit sama ada masa hidup ataupun selepas mati. Okey, masa hidup pun tak boleh guna. Janganlah galakkan, janganlah seronok sangat dapat duit puluh-puluh ribu sebulan. Mak ayah, anak-anak bagi cincin emas, belian dan sebagainya, bawa pergi haji, bawa pergi umrah, bawa pergi makan angin. Oh, seronoknya anak aku, masya-Allah, berjaya anak aku, alhamdulillah. Alhamdulillah apa benda? Duit haram. Allahu akbar. Pakcik, makcik, sedarlah. Yang benda haram ni dia tidak akan membawa kebaikan, walaupun pada zahirnya nampak dia adalah satu benda yang baik. Saya seru pada mak-mak, bapa, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek, tinggalkanlah. Mana kalau anak-anak nak bagi duit haram tu, tinggallah, tolaklah, janganlah ambil benda haram tu. Janganlah ambil benda haram, kerana bila kita ambil benda haram ni dia akan jadi darah daging kita. Sahabat-sahabat, anak-anak, atuk-atuk semua, nenek-nenek, okey, janganlah kita rasa seronok sangat bila anak-anak kita, cucu kita bagi duit banyak-banyak. Kalau kita tahu duit tu adalah duit yang haram, okey, maka jangan sekali-kali wahai ibu, wahai bapa, okey, mengambil duit itu daripada anak-anak yang buat kerja haram ini. Haram, haram tetap haram, walaupun kita suka tak suka, dia adalah tetap haram. Baiklah ahli surga, okey, Munir Razak, saya percaya anda adalah seorang yang Islam, Anda seorang yang Islam. Jadi kalau anda seorang Islam, anda wajib meninggalkan forex trading. Saya percaya sahabat kita ni memang ahli forex trading lah ni. Sebab dia kalau bukan ahli forex trading, dia tak akan komen macam ni. Okey, sebab kita bukan cerita siapa-siapa ahli syurga, ahli neraka. Kita cerita, dan saya tak tujukan kepada awak, wahai Munir Razak. Okey, saya tuju kepada siapa saja yang terlibat dengan forex trading yang haram. Yang haram forex trading. Kalau buat trading yang lain tidak ada masalah. Okey. Jadi biasanya orang cakap ni secara sinis ni orang-orang yang terlibat dengan forex trading. Okey. Sebab dia rasakan dia terkena lah tu. Dia rasa pedas lah. Biasalah orang yang buat benda haram, dia akan rasalah dia punya kepedasannya. Tapi kalau saudara Munir ni bukan forex trader, dia tak akan sentap lah. Saya tak sentap pun. Semua bila kita baca komen orang yang beri komen ni, kita nampak lah dia punya arah, dia punya alirannya ke mana kan. Itu je. Okey, saya tidak ada masalah. Okay, nak kata apa pun kata, sebab inilah hakikat dia dan saya cuma menyampaikan. Okey. Okey, sahabat, kalau kita faham dalil, kalau dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau kita baca, kalau sebenarnya forex traders ni, kalau dia betul-betul nak cari kebenaran, dia jumpa kebenaran ni, pergi saja dikatakan tanya Profesor Google. Profesor Google akan berikan jawapan yang banyak. Cari satu. Okey, saya nak cari satu pandangan ulama daripada seluruh dunia mengatakan forex trading orang yang halal. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Yang ada semuanya haram. Yang adanya semua adalah haram. Tidak ada yang halal. Okey, jadi dia punya dalil banyak sebenarnya. Cuma dalil ni sahabat-sahabat kena faham, dalil ni dia ada yang direct, macam innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Okey, itu memang jelas. Itu jelas adalah benda-benda yang memang khamar, arak, judi, bertenung nasib, berhala, itu memang benda yang jelas haram. Tetapi ada benda-benda baru yang juga haram, contohnya macam forex trading lah. Macam forex trading ni. Macam forex trading dia haram. Okey? Hentam. Siapa yang hentam siapa? Saudara Munir, kalau anda seorang Islam, sepatutnya anda bersyukur dan berterima kasih kalau orang bagi nasihat, bagi pandangan, supaya kita sedarlah kita ni buat salah, kita sedarlah bahawa kita ni buat benda haram. So kenapa nak teruskan berkeras, terus mempertahankan benda yang haram? Duit yang benda yang haram, kalau haram kita kena kata haram. Saya tak hentam orang yang buat bisnes yang
yang legit, ya, orang yang buat bisnes yang saham, contohnya dia ambil saham-saham yang harus. Saya tak pernah hentam. Okey, saya tak pernah kata apa benda, saya tak katakan haram. Sebab benda tu halal, takkan kita nak haramkan. Tapi kalau benda tu memang haram, nak kata saya halal, nak suruh saudara Munir happy, no way, tak boleh. Okey, jadi yang haram kita kena kata haram. Okey, tidak ada istilah hentam tak hentam. Benda ni boleh haram. Kalau benda haram, kita wajib kata haram. Okey, kita tak boleh jadi orang yang munafik. Okey, menggembirakan seseorang hanya semata-mata nak jaga hati orang, nak jaga hati supaya orang tak terasa. Maka yang haram kita kata halal, yang halal kita kata haram. Mana boleh macam tu. Okey, saudara Munir ni patut dia belajarlah, cuba. Cuba sahabat-sahabat. Saya ikhlas, saya bukan nak hentam saudara Munir sebab dia bagi komen. Jadi saya buat fokus pada dia. Saya sebut nama dia banyak sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah. InsyaAllah bergerak pun hati. Sebab saya ni bukan sesiapa pun. Saya tidak boleh membagi hidayah kepada manusia. Bahkan hidayah yang kita dapati hari ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi kalau kita belum lagi dapat hidayah, maka doa kepada Allah. Saudara Munir, kita banyak berdoa pada Allah. Ya Allah, berilah hidayah dan taufikmu ya Allah pada sahabat kami Munir Razak, yang pada pandangan kami adalah terlibat dengan forex trading ni. Mungkin dah banyak makan duit haram. Bersihkanlah hatinya ya Allah, berilah petunjuk padanya ya Allah, bukalah pintu hatinya ya Allah, supaya dia boleh menerima hidayah daripada-Mu ya Allah, supaya dia boleh meninggalkan forex trading yang haram ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tolong aminkan sahabat-sahabat doa kita kepada sahabat kita Munir Razak ini dan kawan-kawan sahabat-sahabatnya yang ramai lagi yang terlibat dengan benda yang haram ini. Saya sedang berusaha sahabat-sahabat, khususnya untuk makluman sahabat-sahabat forex traders, untuk membawa kes ini, membawa kes forex trading ini kepada Dewan Undangan Negeri di Malaysia dan juga untuk Parlimen Malaysia. Saya sedang berusaha untuk mendesak, memberi cadangan serta mendesak Majlis Dewan Undangan Negeri di Malaysia dan juga Parlimen untuk menggazetkan satu undang-undang khusus mengharamkan umat Islam, ini khusus umat Islam, mengharamkan umat Islam daripada terlibat dengan forex trading online kerana ianya difatwakan haram oleh seluruh ulama-ulama dunia, dan umat Islam haram menyertai dan juga terlibat dengan forex trading kerana ia adalah bercanggah dengan undang-undang Islam, bercanggah dengan hukum Islam yang wajib ianya dipatuhi. Okey, ini sedang usahakan. Saya akan mendapatkan pandangan-pandangan daripada pelajar-pelajar saya, daripada peguam-peguam untuk kita bawa isu ini ke tengah. Dan untuk kita, mungkin saya juga akan berbincang dengan Menteri Agama, kebetulan kawan saya juga Datuk Naim ya Allah, yang pernah kita bersama-sama dekat UAE dan sebagainya. Okey, jadi kita akan bawa isu ni ke tengah dan insya-Allah doakan sahabat-sahabat agar tidak lama lagi forex trading online akan dikeluarkan haram dan akan dikeluarkan undang-undang khusus yang barang siapa yang terlibat dengan forex trading online boleh dibawa ke mahkamah, boleh dicah dia di mahkamah syariah kerana terlibat dengan haram, macam terlibat dengan judi, macam terlibat dengan minum arak, macam terlibat dengan pelacuran, sama hukum dia sebab dia adalah haram. Doakan sahabat-sahabat supaya ianya menjadi kenyataan, kerana kalau bukan melalui undang-undang, kalau bukan melalui peraturan-peraturan, saya tidak fikir sahabat-sahabat kita yang berada dalam forex trading ini akan berhenti daripada terus terlibat dengan forex trading. Kenapa? Kerana dia menjanjikan bagi sebahagian pada mereka kekayaan, kemewahan dan juga kemasyhuran mungkin. Okey, jadi sebab itulah sahabat-sahabat, jom kita sama-sama support saya, support saya, bantu saya untuk kita cegah kemungkaran ini yang daripada berlaku. Kenapa? Kerana masalah yang berlaku hari ini, kita tengok para forex trading online ni, forex traders ni, mereka bukan hanya traders diam-diam, senyap-senyap, tak. Mereka dengan tanpa malu, tanpa segan mempromosikan benda haram ini, mempromosikan benda haram ini di social media, dekat TikTok, hari-hari ramai sangat yang terlibat dengan benda haram. Dia macam contoh, kalau kita katakan, kalau kita kata judi itu haram, maka mereka mempromosikan judi itu hari-hari tanpa malu, tanpa segan, walaupun mereka namanya Islam. Allahu Akbar. Okey, jadi sebab itulah sahabat-sahabat, saya sedang berusaha, dan tolong saya, bantu saya bangkitkan
ya isu ini, dan kita minta kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Kalau kerajaan dulu mungkin mereka agak sukar ya untuk mengharamkan forex trading ini, mungkin ada ada interest tertentu, tetapi kali ini saya percaya dan yakin insya-Allah dengan kerajaan perpaduan yang ada ini, mereka lebih prihatin, dan saya nampak mereka lebih mudah menerima pandangan-pandangan daripada rakyat marahin macam kita ni. Okey, untuk kita bangkitkan isu ini, dan kita minta kerajaan-kerajaan negeri menggazetkan ya bahawa forex trading online bagi umat Islam adalah haram, sama macam haramnya judi, pelacuran dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, itu saja yang dapat saya kongsi dengan sahabat-sahabat. Sudah jam 8, seperti biasa kita berhenti di sini. Okey, dan mudah-mudahan ya, doakan insya-Allah, doakan agar ia menjadi kenyataan satu hari. Walaupun mungkin saya tidak berjaya sekarang, tapi insya-Allah satu hari saya yakin bahawa forex trading online akan diharamkan di Malaysia ini insya-Allah, dan sesiapa saja yang terlibat dengan forex trading online boleh disaman, boleh didenda, boleh dimasuk penjara, boleh dirotan di mahkamah syariah insya-Allah. Ini adalah salah satu daripada cita-cita yang saya ingin lihat insya-Allah, dan inilah antara usaha saya, antara jihad saya insya-Allah. Dia akan kita usahakan bersungguh-sungguh sehingga ianya menjadi undang-undang yang mana digazetkan di Dewan Undangan Negeri di seluruh Malaysia, dan juga oleh Parlimen, kerana Parlimen berhak untuk menggazetkan ataupun menggubal undang-undang bagi wilayah-wilayah persekutuan di Malaysia. Tapi untuk negeri-negeri, Dewan Undangan Negeri lah yang berhak untuk menggubal undang-undang yang berkaitan ini, kerana ia sangat bahaya. Pertama, dia adalah haram, dan sebenarnya ramai orang-orang yang kehilangan duit melalui forex trading ini. Jadi sahabat-sahabat, jom bersama saya kita mulai daripada hari ini, pada saat ini ya, sahabat-sahabat yang ada apa-apa kenyataan ataupun perkara yang berkaitan dengan pengharaman forex trading, jom kita sama-sama kita sebarkan. Jom ya, kita sama-sama berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa satu undang-undang khusus pengharaman forex trading online ini akan menjadi kenyataan insya-Allah. Baik, itu saja sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk kepada sahabat-sahabat kita daripada forex traders. Okey, dan kita doakan agar mana undang-undang khusus pengharaman untuk umat Islam, saya sentuh umat Islam, sebab saya tak kisah kalau orang yang bukan Islam terlibat trading forex trading online, sebab mereka tidak tertakluk kepada undang-undang yang ada di Malaysia ni, undang Islam. Jadi kita jadikan satu yang realiti satu hari insya-Allah forex traders online menjadi satu kesalahan di sudut undang-undang syariah di Malaysia. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi perbincangan kita di masa-masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya berhenti di sini kerana dah lebih 4 minit. Biasa pukul 8 saya berhenti Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.